Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Aku nak cakap thank you so much for your support kepada semua subscribers aku. Thank you for your support guys. Aku akan doakan korang sentiasa murah rezeki dan juga sihat selalu. Okay, bila aku nak sebut pasal all this support, sokongan korang semua kan, aku pun tak pernah stop untuk memberi sokongan kepada content creator yang lain. And ada beberapa yang telah pun menjadi aku punya favourite bila aku buka YouTube ni kan. And aku juga aku cerita dekat korang pasal kisah-kisah benar, serial killer yang mental kan. And aku juga ada follow YouTuber yang mengisahkan pasal kisah-kisah seram. So untuk hari ni aku just nak highlight satu YouTuber in particular yang aku memang dah lama tengok dia punya channel ni. Even before aku start aku punya channel sendiri ni, aku layan dia punya kisah seram tau. Okay, and kalau korang nak tahu, channel dia adalah The Segment. Okay, today is something special bagi aku. Aku rasa macam semangat tau nak bercerita aku orang. Okay, why adalah aku hari ni pakai merchandise daripada The Segment guys. Okay, ini baju dia. Alright, kau nampak tak? Terbaik weh, serious. Your bedtime horror storyteller by The Segment. Apa yang aku boleh cakap, baju ni memang sedap gila lah. Abang Hafiz from The Segment, saya puji dengan quality t-shirt abang buat ni memang mantul gila lah. Okay, dia punya fabric, material dia, and dia punya printing ni semua kan, sizing semua ngam cantik. So aku boleh cakap korang, kalau korang berminat, yang of course korang tahu siapa The Segment kan. Okay, korang boleh cari dia punya merchandise di Shopee. Aku akan tinggalkan link di bawah dekat dalam description. Korang boleh try Usha. Bagi aku, it is really worth it guys. The Segment, thank you so much for producing a very good merchandise. Stand by lah, kok saya akan beli lagi. Thank you. Oh, by the way guys, The Segment tak ada pun minta tolong aku promotekan baju dia, merchandise ke, tak ada. Okay, aku just aku tengah layan dia punya YouTube hari tu, and then aku tengok dekat dia punya community tab, dia ada tunjuk lah dekat mana nak beli dia punya t-shirt ni kalau berminat. So aku pun terus tak ada buang masa, aku terus tekan link tu and aku terus beli. Memang stylo lah. Okay, so korang boleh check it out. Bagi aku memang puas hati. So alright, untuk hari ni aku nak cerita kat korang satu kisah mengenai seorang serial killer daripada Thailand. Okay, dan ini telah terjadi di sekitar pada sekitar tahun 2019. Secara kebiasaannya kan, macam pembunuh bersiri, dorang tak bergaul tau dengan orang lain. Betul tak? Korang boleh imagine tak kalau korang kenal anyone ataupun nampak seseorang itu nampak macam very normal punya person, yang macam tak ada benda-benda pelik lah orang kata tetapi dia mempunyai dua identiti yang membeza guys. Scary bye. So untuk kisah hari ni yang aku nak kongsi dekat korang ni adalah macam aku cakap tadi, dia terjadi pada tahun 2019. Ada seorang lelaki yang dikenali ataupun nama dia adalah Apichai Ongwizit yang berumur 40 tahun, dan dia ni adalah anak kepada seorang usahawan di Thailand. And boleh katakan dia punya family ni memang family yang berada lah disebabkan bisnes bapa dia. Dan nak dijadikan cerita kan, pada ketika itu Apichai ni dia telah menjadi tajuk utama ataupun headline berita di negara Thailand guys, selepas dia ditahan ke atas kes pembunuhan dia guys. So tanpa membuang masa, kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut lagi, let's get into the video guys. Let's go. Okey, di sebalik kehidupan seorang usahawan yang berjaya, Apichai Ongwizit rupa-rupanya adalah seorang pembunuh bersiri yang teramatlah kejam, dan rasanya telah terbongkar oleh pihak polis melalui seorang yang telah bekerja dengan dia guys. Menurut individu itu, time tu dia berada di kes ataupun di tempat kejadian di mana Apichai telah membunuh bekas teman wanitanya pada Ogos tahun 2019. Okey, so apa yang telah terjadi kepada bekas teman wanitanya? Okey, ada satu masa ni Apichai dan bekas teman wanitanya, mereka sedang, aku rasa diorang tengah berparti, diorang tengah berlalok, berhai dalam menggunakan dadah. And tiba-tiba Apichai telah mengetuk kepala bekas teman wanitanya dengan sebatang pipe guys. Okey, dan apa yang mental kan guys, Apichai telah menyumbat wanita itu ke dalam kotak besi yang besar dan memasang muzik yang teramat kuat supaya jeritan
mangsa dia tidak akan didengari oleh sesiapa guys. Okey, ni lain macam dia punya modus operandi ni, okey. Dia memang tak nak bagi sesiapa tahu tentang keberadaan mangsa dia di dalam kotak besi tersebut. Alright, siapakah nama bekas teman wanita api cair ni? Nama dia adalah Warrington, okey. Dia telah dilaporkan mati di dalam kotak besi tersebut akibat daripada kekurangan oksigen guys. Kesian lah, dia ni mati dalam penuh seksaan guys. Yalah, yang kesian is teman lelaki dia sendiri yang bunuh dia. Dan kalau korang nak tahu kan, apa yang lebih teruk lagi, polis telah membuat satu siasatan yang teramat terperinci tau. Apa yang bagi aku sick gila is, selepas polis membuat siasatan di rumah api cair ni, mereka telah menjumpai lebih daripada satu mangsa guys. Aku tak tahu apa motif dia, but the sad case is bukan sahaja bekas teman wanita ni yang telah menjadi mangsanya. Kalau korang nak tahu dengan lebih detail tentang apa yang dijumpai oleh pihak polis adalah mereka telah menjumpai lebih daripada 288 tulang manusia guys. Okey, tulang-tulang tersebut dijumpai di dalam sehelai kain yang kemudiannya ditanam di bawah pagar besi guys. Ui, aku tak tahu apa kaedah ni. Dia punya method kali ni yang lain macam guys. Dan selepas dia telah menyimpan tulang-tulang tersebut, pagar besi itu telah dirantai dengan rantai besi, kemudiannya ditenggelamkan ke dalam tasik di kawasan rumahnya dengan pemberat yang beratnya 5 kg guys. So from here kita boleh nampak selepas segala pembunuhannya, dia nak sorok dia punya bukti itu, member balut dalam kain, ikat dekat pagar, tenggelamkan guys. Memang dia ni betul-betul nak sorok lah dia punya kes-kes pembunuhan dan juga segala mangsa dia. So selepas segala penyiasatan oleh pihak polis, bukti itu telah menjelaskan bahawa ini bukan kali pertama tau kes kejadian ataupun kes pembunuhan macam ni berlaku. Dan apa yang lagi amat mengejutkan adalah ini bukan kali pertama kes pembunuhan ini terlibat dengan keluarga tersebut. So sebelum ini, bapa api cair yang dikenali sebagai Chalem Chai Ong Visit telah ditangkap oleh pihak polis guys. Dia telah ditangkap oleh pihak polis pada tahun 1983 di atas kesalahan membunuh dan juga menyembelih mayat seorang perempuan remaja yang berumur 15 tahun guys. Aku tak boleh brain weh. 15 tahun tergamak dia nak buat macam tu. For what reason tu memang aku tak tahu lah. Mental doh keluarga ni. Bukan itu sahaja guys. Chalem Chai ni dia ada menggunakan kaedah yang lebih kurang sama lah dengan anak dia, di mana dia akan potong-potong bahagian badan mangsanya dan menyimpan ke dalam kotak besi tersebut. Tapi kan guys, apa yang berbeza is Chalem Chai ni dia akan of course simpan mayat itu ke dalam kotak besi tersebut, tetapi dia akan simpan kotak tersebut di tempat awam guys, supaya orang boleh nampak. Ini memang the next level punya mental lah. Nak lagi best je. Somehow dia macam dengan sengaja nak orang jumpa kotak besi tersebut penuh dengan segala mangsa dia guys. Mental to the next level. So, sejak kes ini berbangkit dan juga mendapat satu liputan yang teramat luas di Thailand, api cair ni dia telah diberikan gelaran ataupun nickname, okey, dan gelaran itu adalah dikenali sebagai The Metal Casket Killer, yang menunjukkan kotak besi tersebut lah di mana dia menyimpan segala mangsa dia, dan juga disebabkan cara-cara dan juga kaedah-kaedah pembunuhan dia guys. Terdapat beberapa laporan juga yang telah dikaitkan dengan api cair ni tau, okey. Termasuklah kehilangan kanak-kanak perempuan yang berusia 12 tahun. Yang kesiannya lah, mangsa-mangsanya, mangsa-mangsa api cair dan juga bapanya, semuanya dalam lingkungan 12 ke 15 tahun. So, tak tahulah macam mana pattern dorang ni sebenarnya tau. Okey, bagi aku this is a very sad case lah yang terjadi kepada kanak-kanak tersebut dan juga bekas teman wanita api cair. So, apa pendapat korang tentang serial killer ni, api cair, The Metal Casket Killer? Untuk aku, apa pengajaran yang aku boleh ambil lah daripada kisah ni kan? Okay, tak kisahlah kita ni seseorang yang daripada keluarga yang berada ataupun
kita ni mempunyai satu perniagaan yang berjaya ke kan, mempunyai orang kata pangkat ke, status yang besar ke apa kan, itu semua tidak bermaksud apa-apa tau guys. Okay, itu semua adalah sekadar pinjaman kepada kita. So jangan fikir bila kita ada power, kita ada kuasa, pangkat yang besar, duit yang banyak semua kan, kita boleh buat apa sahaja yang kita suka tau. Okay, itu memang salah. So dengan apa yang telah terjadi kepada keluarga Apichai ni, itulah dia. Okay, walaupun dengan duit banyak gila kan, dengan perniagaan yang berjaya, usahawan yang berjaya, end up membunuh kanak-kanak guys. So kepada semua yang dekat luar sana, termasuklah diri aku, kita berdoalah supaya kita ni dilindungi lah daripada orang yang begini ya. Dan of course kalau kita nak berkenalan dengan orang lain kan, janganlah kita nak tengok dia punya status ke, pangkat ke, duit banyak ke apa. Kita tak perlu tengok semua benda tu, because macam aku kata tadilah, benda-benda itu semua adalah sekadar pinjaman kepada diri kita ni. Dan kita pun berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni akan ingatlah, okay, ingat segala ajaran yang telah diajar kepada kita, and semoga kita ni dilindungilah daripada benda-benda yang menakutkan seperti ini. So aku harap korang terhibur dengan konten aku hari ini. Aku nak cakap minta maaf kalau aku ada tersalah cakap, tersalah info ke, tersinggung perasaan sesiapa. Minta maaf banyak-banyak. But aku nak cakap thank you sebab tengok video aku daripada awal sampai habis guys. You guys are the best, and I will always give my best for the next video for you guys. I look forward for next content. As always guys, never stop creating, always do what you love. Ya, fikir apa orang cakap, yang penting korang happy, okay? Alright, Assalamualaikum, stay safe, take care, stay healthy, bye bye.